الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Semua orang dah ada kitab. Siapa tak ada kitab, usahakan untuk beli. Harga dia dengan pos rasanya sampai RM12 kot. Berapa harga dia dengan pos kalau besar ni? RM9.6. Sampai RM10 lah. Beli kat Shopee. Saya harap semua dah ada kitab. Saya harap sangat semua dah ada kitab. Okey. Kita baca baris 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Baris 5, Ustaz. 5. Akan wajib usuli masuk agama Islam. Okey. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf baris 1, 2, 3, 4, 5. Akan wajib usuli masuk agama Islam. Usuli ni maksud apa? Usul, perkataan usul. Asal usul. Asas. Usuluddin. Asas agama. Usuluddin. Jadi, asal usul. Asal usul. Jadi, benda asas pada agama ni, mesti masuk agama Islam dulu. Baru boleh cerita yang lain. Baru boleh cerita nak sembahyang ke, macam mana ke, nak puasa ke, macam mana ke, mana haram ke, mana makruh ke. Nak cerita macam mana ke, mestilah apa-apa pun masuk Islam. Ada orang dia tak payah masuk Islam, dia lahir-lahir dari Islam, macam kebanyakan kita lah. Dia lahir dari Islam. Itu nama dia wajib usuli. Itu sebagai wajib usuli itu tetap dalam agama Islam. Maknanya dapat ada dalam Islam ni, wajib dia pada syarak ni duduk dalam agama Islam, jangan keluar dari agama Islam, itu murtad. Dengan memelihara akan dia tu apa? Agama itu. Agama tu. Memelihara dia akan agama itu akan dia daripada segala perkara yang jadi binasa. Binasa apa? Binasanya ni apa? Agama, pegangan agama dia. Binasa agama. Akidah. Dia mesti jaga agama dia, wajib. Jangan binasa agama. Binasa agama inilah yang dinamakan sebagai Riddah. Ro dan ha. Ha bulat. Atau kita katakan perbuatan atau perkataan. Tengok definisi lidah. Lidah adalah i'tiqad atau perbuatan atau perkataan yang boleh membawa kepada murtad. Itu makna lidah. Itu makna apa? Itu makna lidah.
Okey. Tengok slide. Saya nak terus masuk. Masuk apa? Apa perkataan, hakikat yang boleh bawa kepada murtad? Ada tu masuk. Nak terangkan perkataan ni. Apa perbuatan yang boleh membinasakan agama? Ramai orang tak belajar. Ramai orang tak belajar. Ramai orang tak tahu. Ramai orang tak sedar dia dah murtad. Ini sangat menakutkan lah. Apa dia? Tengok ni. Ada slide tunjuk ni. Hari ni siapa tak belajar rugi. Saya cakap betul. Okay. Nampak slide tak? Nampak. Alhamdulillah nampak Ustaz. Okay. Nampak Ustaz jelas. Wajib pada asas masuk Islam dan memelihara dari segala binasa. Binasa ni masuk apa? Binasa ni masuk binasa Islam. Binasa agama. Saya ambil daripada kitab yang saya pernah belajar, Risalatul Lidah. Risalah pada menyatakan lidah. Okey. Kita tambah sikit nota lah. Nanti kan tak faham pula. Okey, kita present balik. Ni. Okey. Lidah ni apa tarikh tadi? Allahu Akbar. Perkara atau perbuatan murtad. Perbuatan yang Okey. boleh murtad. Dan perkataan, Iktikad iktikad atau perbuatan atau perkataan atau perkataan yang boleh membawa kepada murtad. jatuh murtad dalam enam. Allah apa ni? Ni tarikh. Liwat. Okay. Risalatul Lidah ni, kalau kita tengok dia punya tajuk, apa tajuk dia? Risalah pada menyatakan lidah. Itulah. Sama je tu. Ini ada nama pengarang ni lah. Tuan Guru Haji Syed Ahmad Al-Qadahi. Al-Qadahi ni apa? Orang Kedah. Kedah. Wadah. Bad Al-Bentongi. Oh, teruk sangat bunyi ni. Bunyi ni macam lah. Al-Bentongi Al-Duriani. Durian okey. Okey. Maknanya orang tahu lah Tuan Guru ni kaki durian. Atau dia ada kebun durian. Ada ulama dekat Syria, orang panggil dia Al-Sabuni. Apa Al-Sabuni? Sabun. Dia ada kilang sabun. Oh. Dia ada kilang sabun, dia meniaga. Dia guru, dia ngajar tapi dia ada kilang sabun. So nama orang panggil dia, nama dia lepas tu Al-Sabuni. Saya Al-Jasini Ustaz. Al-Jasini. Oh Melaka. Oh Jatin. Al-Bangini. Kalau Wo, mana Wo? Wo ada?
Ada Ustaz, ada Ustaz. Haji Walid sikit Ustaz. Dia Kalau Al-Kubur. wa Jangan. al-Minangi. Oh, Minang. Ustaz, Ha. menafikan mana-mana rukun Islam yang 6 atau rukun Islam yang 5? Nanti. Rukun Islam yang 5. Iman dengan Islam. Nanti. Siap. Boleh betul kan? Kalau type. Okey. Dia rujuk pada nama tempat. Itu baliknya. Iman. Ini kalau type. Kata orang satu kotak ni. Ada kitab ni, ada 49 perkara. Tengok. Ni. Tengok. Ni. Tengok. Ni. Kenapa yang kena belajar ni? Jangan murtad tak sedar. Pembatal wuduk dah belajar. Pembatal puasa dah tahu. Pembatal mandi dah tahu. Pembatal agama tak tahu. Oh, ni berat lah. Batal wuduk boleh ambil lagi. Batal agama, apa akibat dia? Tengok saya tunjuk sini. Alhamdulillah. Ini satu perjalanan hidup. Katakanlah kita cerita. Contoh ni. Ini dia lahir. Lahir sini. Kata orang Muslim lahir ni. Lepas tu, katakanlah sini umur dia 30 tahun. Ni. Saya nak cerita kesan murtad ni. Yang ramai orang tak minda. Ni. Apa dia ni 30 tahun. Dan sini dia balik. Mungkin dengan didikan mak bapak dia kat sini, mungkin dia dah mula buat taat. Dia mula buat taat. Macam dia solat. Apa-apa taatan lah dia buat. Na'udzubillah. Kat sini macam mana jadi dia murtad. Dan pada satu ketika pula dia taubat. Masuk Islam. Menyuruh Islam balik. Ni. Mungkin pada usia, contoh mungkin pada usia, orang dakwah dia balik, cerita balik, dia dah 25 tahun. Katakanlah, bukan. Katakanlah umur 70. 70, dia pun meninggal dunia. Ni. Okey. Jadi apa jadi kat sini? Apa jadi kat sini? Kita buat satu question mark. Ni. Apa jadi kat sini? Ni. Ni murtad ni. Ni bukan murtad tau.
Ni bukan benda main ni. Apa jadi hari ni? Semua amalan dia sejak lahir sejak balik Jadi hingga kufur. turun habis. Tengok ni Semua pahala amalan sejak kembali, sejak lahir Buat taat. dibatalkan. Ni. Tengok. Menakutkan ni. Reset pada kosong balik Ustaz. Kosong. Sejak ni. Mungkin 6 tahun dah dia semayang. Mungkin 6 tahun dah pandai baca Quran sikit. Mak ajar ngaji. Allah hai. Jangan undur diri. Ini penting. Ruginya. Saya kat ni. Habis reset. Kosong. Dia tak ada pahala apa-apa. Kosong. Saya minta maaf Ustaz. Ah. Ketika usia 30 tu, dia bukan, pada pendapat saya lah, dia bukan sekadar kosong Ustaz. Dia berhutang sebab daripada balik dengan tu, dia sembayang itu. Dia apa? Dia dah ada. So bila dibatalkan dan jadi hutang pula tak Ustaz? Tak ada hutang. Amalan dia tak terhapus. Pahala tak ada. Bila katakanlah dia masuk Islam semula kat sini, kat sini, apa dia kena buat? Tengok sini. Apa dia kena buat sini? Dia kena qadha. Qadha segala amalan yang dia hidup murtad. Ni. Yang mana? Yang ni. Yang ni. Yang ni. Yang ni. Bukan dari balik Ustaz. Bukan. Dari balik tu dah selesai. Kalau dia jadi sini, kalau dia sini, apa ni? Kekal murtad. Apa jadi kat dia? Apa jadi kat dia? Tapi Tahu lah kafir. Apa jadi kat dia? Kekal? Kekal apa? Kekal dalam neraka. Neraka. Ni. Nampak ni? Ustaz, maksud dia kalau dia taubat masuk Islam, arti kata masuk Islam tu dia mengucap syahadah kembali lah. Macam tu. Macam orang kafir ke Islam. Pergi kalau masuk Islam tu kan ada yang Islamkan dia kan. Macam tu lah maksudnya. Tak ada orang Islam dia pun tak apa. Dia mengucap peluang tak apa. Okay, Ustaz, faham Ustaz. Jadi dia faham lah kalimah syahadat ni apa susutan dia. Itulah perlu belajar. Perlu belajar. Jadi yang kita nak belajar ni, yang ni,
Ni nama lidah ni. Nama lidah. Lidah. Ini saya bahaya ni. Nampak tak resolusi ni? Jelas. Jelas Jelas, Ustaz. Okey. Apa ni? Ujianlah banyak ke semak ni. Orang tak faham tau. Kalau tak duduk mengaji kita tauhid ni, memang tak faham. Sebab saya cakap apa, saya dah banyak kali dengar orang cakap perkataan yang boleh buat murtad. Bila hati ni dah marah. Kalau kita marah dengan orang, kita dakwah dia tak nak ikut. Kalau kita kata, engkau ni pergi masuk api lah. Tahu tak? Orang cakap macam ni, dia boleh murtad. Tahu tak? Kan ada orang yang bersemangat tinggi tanpa memikirkan bagaimana boleh murtad ni dia cakap dengan orang itu. Engkau ni WTV engkau pergi masuk api lah. Kau pergi jadi agama api. Tahu tak boleh murtad dia itu? Ini contoh saya tak ni. Nanti kita tengok lebih kurang, kita tak kira dia lah. Tapi saya nampak macam lebih kurang ada 49 perkara. Dalam kitab Risalah Lidah tu. Tutup video. Andre Togil. Tutup video. Apa yang kita nak cakap? Dia punya akibat tu sangat besar. Okey, tengok ni balik. Okay, ni kita dah tengok, kita dah salin, tu dah salin salin tak faham. Ya, Ustaz, seminit. Maybe you can snap. Snap dulu, salin kemudian. Okey. Tengok lagi. Satu. Nasi. Ustaz tak sebab snap lah Ustaz. Tak sebab snap. Slow penuh punya net ni. Lah. Cuba lah. Ustaz letak imbuhan pada perkataan bahasa Inggeris, menyenap. Menyenap. Slow penuh punya net ni. Itu kombinasi doktor. Terima kasih Cakap Melayu bukan cakap Melayu, dia tak putih agak putih. Jadikan dia fotogenik Ustaz. Minta maaf Ustaz, masing-masing dalam 40 siri, 50 siri, 60 siri Ustaz. Oh slow Nak snap pun macam ni Ustaz, daripada rajah ni Ustaz, kita dapat daripada 30 hingga 40 dia murtad. Lepas tu 40 hingga 70 lah dia punya amalan baru dikira balik semula Ustaz. Baru dia boleh pahala. Daripada 40 hingga 70. Betul? Yang dia qada tu dapat pahala tak Ustaz? Qada dapat pahala. Kalau dia qada. Dia dapat balik pahala tak Ustaz? Yang mana? 40 kalau dia taubat tu. Yang pahala tu dia dapat balik tak? Yang ni, yang 30 ke bawah ni. 30 ke 40 tu. Dia dapat balik tak bila dia taubat? Dia dapat pahala, qada dia dapat lah pahala. Kalau yang burn tu tak dapat balik lah. Yang burn tak dapat. Oh ya ke? Okey, mesti. Yang burn tak dapat pahala. Yang ni bawah ni tak adalah pahala dia. Sebab dah kosong. Sebab perbuatan murtad. Kita tengok kitab-kitab kitab-kitab yang hanya campur yang tauhid, fiqh, tasawuf. Dalam awal kitab, mereka akan menyatakan bab lidah. Contoh kitab apa? Kifayatul Muqtadi. Bab lidah. Dan ada ulama macam Ayat Syekh, pengarang kitab ni, orang panggil Ayat Syekh Ahmad Al-Qadahi. Dia ada buat satu risalah murtad.
Dan ada satu risalah khusus juga untuk murtad. Dulu guru tu cari baca. Saya dah jumpa dah risalah tu. Tuhfatul Roibin. Tapi kalau tak mari yang baca. Nanti pening. Tuhfatul Roibin. Ada kitab tu. Saya cari mana dah letak. Tapi semua guru pada pengajian. Nanti tak faham. Dalam tu ada perkataan darurah. Darurah maklum. Itu semua tu pada tu yang ada baca tu. Apa maksud dia. Qasad. Dalam tu pun ada. Okey. Tengok balik. Dah siap dah lah. Dah. Amalim. Dah siap. Terima kasih. Ustaz, dah dapat. Okey, tengok balik. Ni. Menafikan mana-mana rukun iman yang 6. Menafikan adanya hari akhirat. Tu murtad. Mudah je. Menafikan puasa Ramadan ni bukan rukun Islam. Salah ni kan geram ni. Jangan geram. Okay. Jangan geram, Pak. Menafikan mana-mana rukun Islam jadi murtad. Menafikan mana-mana rukun iman jadi murtad. Dia ke ada Nabi, habis. Bukan Nabi, Syak pun habis. Syak. Ya ke ada kitab nama Injil diturunkan pada Nabi Isa? Ya ke ada kitab nama Zabur turunkan pada Nabi Daud? Ya ke ada kitab nama Taurat ni? Betul ni? Habis. Habis apa? Murtad. Itu yang kita belajar rukun iman yang kita dah habis 6 rukun tu. Oh ya lama kita belajar tu. Bukan sehari tau. Saya belajar 2 jam, bukan sehari. 2 minggu tak habis. 28 jam, 30 jam belajar tu rukun. Itu yang Abang Razak kata tu. Kita dah belajar ni, online ni, lebih dari 200 jam. Betul. Nafi, syak pada 11 rukun ni. Rukun iman ada 6, rukun iman 5, habis. Lagi. Menafikan mana-mana mukjizat Nabi. Itu bukan mukjizat Nabi tu. Itu kebetulan aja. Bulan nak terbelah. Habis. Wah. Ustaz, apa yang tadi Ustaz? Okey, pasal murtad Ustaz, dia ada kategori Ustaz. Contohlah, kata kita kata, iya ke? Macam ada sikit Ustaz, tapi ada kategori Ustaz, murtad Ustaz. Dia tak ada kategori. Kalau dia kata, iya ke? Dia murtad dari segi perkataan. Kalau dia tak kata iya ke, tapi dalam hati dia ragu. Dalam hati dia kata, betul ke ni ada Nabi Rasul ni? Itu dia ikat dari segi, dia murtad dari segi Hati. Tekad. Hati. Perkataan ke, KI. Iya ke? Ke ni maksud apa? Syak. Ragu. Iya ke kau ni nak tak percaya lah. Iya ke kau tak makan ikan baung tapi sungai aku menampak kau belasan 2 ekor. Dia kata aku ikan baung tak makan. Iya ke aku nampak bagi kau lantak semacam kau bawa lagi dalam bilik lagi. Bukan kau malam. Dia tak tahu itu ikan baung Ustaz tu sebab dia makan. Dia ingat ikan gigi. Jahil dia tak tahu ikan baung. Gua dah cakap ni ikan baung. Iya ke ikan baung dia syak. Tapi 2 ekor dia pandainya. Dia punya ke tu 2 ekor kan. Ni bukan cerita malam saya cakap saya contoh. Tak ada orang buat. Semalam buat dia datang di para wali buat. Allah. Makan ni sopan.
Makan 2 suap je. Alhamdulillah. Dah tak makan dah. 2 suap. Aku je makan banyak malam atau bungkus. Tak boleh percaya langsung. Orang lain makan sikit-sikit je. Betul lah. Betul ni guru kalau wali yang main. Subhanallah. Subhanallah. Itu yang biar jadi orang ni hebat-hebat. Okey. Ke tu jawab kata? Ya ke? Ni dia jaga. Patutnya dia kena isbat. Dia kena isbat. Isbat ni apa? Dia kena tetapkan. Kenapa? Akal tu memang akan mengukur tetap. Ya, Nabi ni ada. Ya, Allah ni wujud. Ya, ni. Ya, tu. Bukan ke. Ke ni, pada bahasa yang kita faham, ya ke? Jangan cakap ke ni. Dalam segi etikat ni ke. Sabar ya? Tanya apa? Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ustaz, kalau dia jahil macam mana Ustaz? Dia jahil kalau dia belum belajar, baru masuk Islam, okey. Okay, terima kasih Ustaz. Tapi kalau sebab dia tak belajar, tak okey. Habis. Lepas tu kena belajar. Tak boleh nafi. Tak boleh syak. Percaya pada Allah. Kalau nafi tak boleh syak. Pada Rasul. Kalau nafi tak boleh syak. Pada kitab. Kalau nafi tak boleh syak. Bukan Quran je. 4 kitab campur. Kalau nafi tak boleh syak. Pada hari akhirat. Kalau nafi tak boleh syak. Pada qada dan qadar. Kalau nafi tak boleh syak. Syak out. Everything you have done before will be deleted. Zero. Reset. Jangan main. Menafikan mana-mana mukjizat para Nabi. Dah diceritakan mukjizat tu begini. Dalam Quran pun cakap. Ini bukan mukjizat, ni kebetulan je. Bulan tu nak terbelah. Bulan tu memang retak. Kebetulan Nabi tunjuk terbelah dia. Atau dia kata mana masuk akal. Boleh ke tongkat jadi ular? Dia kata. Nama pun mujiz. Mujiz ni apa? Mujiz ni lemah akal kita nak terima. Mujiz ni mencari adat. Dan diceritakan oleh Rasulullah, diceritakan dalam Quran, dia nafikan. Mana dia nafikan Quran? Itu menyebabkan dia murtad. Tak Siti? Ya Ustaz. Tadi Ustaz mention kalau dia masuk Islam balik, dia sekadar mengucapkan. So dia perlu ada saksi tak Ustaz? Kalau untuk recording purpose, elok saksi. Kalau tidak nanti dia mati, orang tak uruskan dia. Orang uruskan dia cara agama Kristian. Orang tak tahu Islam. The best saksi. Saya ni alhamdulillah lah, saya dah Islamkan beberapa orang. Orang putih seorang. Orang Jepun seorang. Siapa lagi? Orang Cina satu. Goh Po Siong. Lagi satu Kelvin. Lagi satu pun nama dia Kelvin juga. Kebetulan nama sama. 5 orang. Seorang ni orang Indonesia, Irdiawati. Ni nombor 6. Lagi seorang siapa mungkin 6 orang kot. Portugis. Orang Portugis. Apa nama dia? Debra, nama dia apa? Debra Fabian, apa dia nama dia? Orang Portugis. Ronaldo punya geng. Cristiano Ronaldo. Raga-mara Ronaldo kot. Portugis. 7 orang. Saya Islamkan lah. Jadi, bila saya Islamkan ni, saya buka surau buat. Ada seorang tu kat rumah saya. Ada 2 orang kat rumah. Saya minta geng surau ni ambil video. Lepas tu saya bawa dia orang pergi berkem. Bawa jumpa ustaz yang bertanggungjawab tu. Nama dia Sulaiman Dingzi. Dingzi tu nama dia. Dia ni orang Cina, negeri Cina. Tapi nama dia ni orang Islam.
Nabi Sulaiman Dingzi. Dingzi ke Diangzi? Dingzi katanya benda. Dia daripada Siap Melayu, tak lama dulu sini. Saya kalau bawa jumpa dia, yang kawan ni tak mengucap lagi lah. Sebab saya akan tunjuk di video, Ustaz, ni dia dah mengucap, ni video. Jadi video tu asal kat dia disimpan sebagai rekod. Perkim. Dia orang perkim, ahli perkim. Pegawai perkim. Jadi disimpan tu rekod. Jadi dia kata, turun bawah, dia perkim. Dekat belah kiri tu ada kedai gambar. Ambil gambar 6 keping ukuran pasport. Lepas tu naik balik. Jadi ambil gambar. Jadi dia masuk dalam borang-borang. Lepas tu dia akan hantar pada Jabatan Kawasan Selangor. Kat Alam. Jadi dalam tempoh sebulan lebih kurang, nanti orang Jais akan call dia ni untuk datang. Tapi orang Jais akan review sikit lah. Apa awak dah belajar sebulan ni, awak ikut kelas lah, baru dia bagi kad. Conversion kad. Convert pada Muslim ni dekat. Jadi kenapa kita nak ambil video ni? Kita nak ambil saksi. Takut before kad tu keluar, dia mati. Tiba kita dengar decision. Alhamdulillah. Jadi kita ni tahu dia masuk Islam. Keluarga dia kan tak tahu. Atau keluarga dia tahu, keluarga dia nafikan. Keluarga dia tak nak terima. Jadi kita boleh tuntut mayat ni dekat pejabat, dekat hospital dan menguruskan dengan cara Islam. Dengan menunjukkan video pada orang-orang ni yang patut-patut tunjuk ni. Dan mungkin boleh dapat surat sikit daripada Perkim, menyatakan dia dah Islam. Dan Perkim akan buat surat. Berdasarkan videonya ada, Perkim akan attach lah apa-apa video yang perlu untuk keluarkan mayat ni dan uruskan cara Islam. Itu tujuan dia. Kadang-kadang tak lepas convert, dia dah meninggal. Convert card, bukan convert agama. Convert card, dapat card yang menyatakan dia ni seorang Muslim. Okey. Jai. Ustaz tadi Ustaz ada bagi contoh perkataan ke tu tadi boleh mustad kan? Syak. Syak. Okey. Kalau macam perkataan kod atau entah tu boleh dikategorikan sama juga. Kau percaya ke di kitab-kitab dulu ni? Entah. Kod. Gitu kan. Kalau orang tak tahu Rasul-Rasul, sah tak iman dia? Tak. Aku tak tahulah Nabi Isa dia Rasul. Tak sah iman dia. Dia kufur tau. Kalau dia mati, dia mati kufur. Sebab tu nak kena hafal. Tak wajib hafal, tapi nak kena tahu. Kalau orang kata Nabi Zakaria. Ya, aku tahu. Ada Nabi nama Zakaria. Rasul, aku tahu dia Rasul. Nabi Yunus, aku tahu Nabi Yunus. Tu okey. Tak hafal tak apa. Tak hafal 25 tu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad, Mustafa. Ustaz, ada Nabi nama Mustafa ke? Kau janganlah bingung sangat. Mustafa ni gelaran Rasulullah tu yang terpilih. Nanti dia kira Muhammad Mustafa. Tak, Rasul 26. Jangan bingung sangat itu. Dia mesti tahu yang ni adalah Nabi. Dulu arwah Ustaz Ghani kata, dan saya dengar Ustaz Ghani kata, dia tak wajib hafal. Tapi kalau orang sebut, dia yakin. Dia tahu. Okey. Kak Difah tanya. Ustaz, kalau dia murtad, apa kalau dia dah berkahwin, menikah, apa jadi dengan pernikahan dia tu? Dia kena pisahkan. Pasangan dia kena pergi mengadu pejabat agama untuk pisahkan perkahwinan dia segera. Bila pisah kahwinan. Mana boleh orang bukan Islam kahwin orang Islam? Dia kira terbatal, Ustaz. Dia kira terbatal perkahwinan tu. Terbatal. Tapi kena inform dengan kadi. Kadi kena tahu kahwinan terbatal. Ustaz, kalau dia meneruskan perkahwinan tu macam mana Ustaz? Dia tanggung lah. Tu je lah. Dia tanggung lah.
Ramai orang terus kan buat diam ni. Tanggung ni. Kata anak pula tu. Tanggung nanti anak haram. Orang boleh kata anak haram. Tanggung lah. Ramai orang sini. Ramai orang sini. Tanggung lah. Kenapa ni? Jahil. Cinta punya pasal duduk rumah orang kafir. Orang kafir lah. Dah murtad kan kafir. Tak apa. Janji kami bahagia. Kau faham bagi gitu, kau buat lah. Nanti mati kau tahu lah. Betul tak? Nanti mati kau tahu lah. Nak cakap apa? Nasihat tak dengar. Cakap tak nak percaya. Go ahead. Go ahead. You will be responsible for whatever you're doing. Tahu? Itu pilih pasangan ni elok. Jangan apa-apa ada sik orang nak kahwin ni. Okey. Menafikan mana-mana keajaiban dan isi kandungan Quran. Ustaz. Ustaz nak tanya satu tadi berkenaan dia murtad tadi kan. Contoh dia tak sedar dia murtad. Kata-kata dia tu. Tapi dia still semayang. Dan semayang tu kan ada mengucap. Apakah tu dikira macam dia masuk Islam balik semula? Dia kena ucap di luar ibadah. Maknanya kalau dia misalnya berzikir, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada dia masuk Islam. Dia tak boleh baca la ilaha illallah. Dia kena baca asyhadu alla Muhammad Rasulullah. So dia baca asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Mengucap macam tu. Dia kena baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Walaupun kadang-kadang dia tak sedar yang dia mengucap balik, yang dia tak tahu itu dah murtad, mana dia masuk Islam juga. Bagi Islam lah. Okey. Tapi yang menakutkan pahala dia diru. Dosa dia kekal. Tak tahu yang dia tu dah murtad sebelum ni. Dosa dia kekal. Pahala dia kosong. Rasulullah kata akan tiba satu masa orang pagi Islam, petang kafir. Petang Islam, pagi kafir. Ada berapa masa tak ada tu? Pernah. Pernah dengar kan juga kan? Benar Ustaz, benar. Ini popular, hadis sahih. Akan datang satu masa orang Islam ni, pagi ni di Islam, petang ada kafir. Bila pagi di Islam balik. Kenapa? Ni lah punca tak belajar ni. Baca Quran tengok mana. Ya ke? Dia jaga. Ya ke? Ke tu tadi apa? Maksud apa ke tu? Tak betul kot. Ni baca mana ni? Baca tak apa terjemah Quran. Ya ke? Oh, jangan main-main ni. Okey. 1, 2, 3, 4. Baik saya terangkan dulu. Jadi saya berulang kali menafikan pahala atau seksa. Engkau biaya keluar rumah. Tahu tak nanti Rasulullah kata orang biaya keluar rumah ni nanti dia kena bakar badan dia, dimakan badan dia sendiri. Engkau jangan cakap-cakap kasar-kasar dengan suami kau. Rasulullah kata nanti dimasukkan mulut kau dengan api, dengan air yang mendidih daripada neraka. Tak ada lah dia kata. Mana pula kena seksa. Perempuan tak ikut cakap suami, mana pula kena seksa. Menafikan seksa. Mana pula sedekah dapat pahala. Menafikan pahala. Sedekah dapat pahala lah. Menafikan pahala. Engkau belajar ni, Allah bagi kau pahala tau. Engkau duduk majlis zikir. Mana dah Allah bagi pahala? Tak ada pahala lah. Bahaya tau sekarang ini. Dan terang dalam hadis kata, orang yang hantar orang ke kubur ini, dia akan mendapat pahala 2 kirat. Betul tak? Satu kirat jadi sahabat tanya besar mana? Gunung Uhud. Mana ada pahala? Alah pergi hantar kubur je. Jangan cakap ni. Kalau kita tak tahu, better please keep quiet.
Dia kata, jom lah kita pergi hantar kubur. Kau pun tak ada buat apa kan. Kau pun kerja. Jom lah kita hantar. Dapat pahala tau. Besar gunung kot. Mana ada pahala. Tanam kubur orang je. Ni yang jaga. Ni yang jaga. Ni yang jaga tau. Hanya beberapa perkataan. Habis. Ni menakutkan kan? Menakutkan. Kalau kita baca satu benda ni, satu kita baca, kita tahu. Jangan buat. Menafikan syurga. Menafikan neraka. Satu nafi, satu syak. Tak sama. Nafi ni maknanya tolak. Mana ada syurga. Atau syak. Ya ke ada syurga? Nampak. Ya ke ada syurga ni? Tak cerita dongeng. Nampak. Ya ke dia kata ada neraka? Ya. Kau percaya? Aku percaya kau kata. Aku yakin. Sebab ada hadis semua, ada Quran tu cerita. Kau tak ada? Dia ada. Dia kata, I reserve my comment. Wah. Why you reserve your comment? I have my own, apa kata? Opinion. Bukan opinion, Mat? Belief. Pendirian. Apa kau putih apa? Belief. My own business. Decision. Principle, Ustaz. My own principle. Yes. Tak tahu lah apa. Belief, kepercayaan Ustaz. I have my own belief. Aku tahu dia kat situ. Kawan dia kata, I'm a firm believer. Ada syurga dan neraka. How about you? Tanya kawan dia. I will reserve my comment. Boleh cakap itu kan? Mana kau belajar cakap itu? Boleh cakap itu? Tak boleh. Belum play belum begini. Jangan main tau. Jangan main. Dulu ada seorang pelakon tu kan. Dulu ada seorang pelakon tu. Dia, lepas tu dia tua lah. Dia kata dia sedih lah sebab dia pernah berlakon satu cerita. Apa yang berlakon? Dia tunjuk tangan dia. Mana Tuhan? Dia suruh berlakon tau. Dia kata dia rasa sangat bersalah. Pernah tengok lah cerita tu? Drama ke cerita Melayu? Cerita Ramli Ustaz. Piramli saya tak tahulah. Yang dia tunjuk apa? Yang ada atas macam peti macam mana entah. Lepas tu kalau cerita Arab, ada Datin Ruqyah tak? Datin Ruqyah selalu kalau pagi tak masuk. Jom hari. Saya nak tanya orang-orang yang pernah duduk negara Arab. Tak pernah duduk negara Arab. Jom hari ada tak masuk. Datin Ruqyah pun tak ada. Ada ustaz kata dia belajar kat Mesir. Dia kata kalau cerita-cerita Mesir ni, kalau ceritanya berkaitan dengan zaman Nabi apa semua kan. Cerita dulu, zaman jahiliah. Orang yang berlakon jadi orang bukan Islam ini, jelas memang bukan Islam. Dia kata gitulah. Tak tahulah, saya tak tahulah sejauh mana kebenaran dia. Dia memang ambil orang bukan Islam. Orang Mesir yang orang Mesir yang Kristian ada ambil berlakon. Dan dia memegang watak bukan Islam. Dia kata itulah. Mungkin betul juga. Saya rasa betul lah. Jadi jangan nafi, jangan syak. Jaga-jaga. Syurga, neraka, jangan syak. Ni kita nak jaga ni kenapa? Jangan pergi murtad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Tanya, Makcik Mazlan tanya?
Ada Adam tanya? Haji Adam? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ada dua soalan dari saya. Satu berkenaan yang tadi menafikan pahala dengan seksa tu. Kalau misal kita ada kira pendapat dengan kawan-kawan ke siapa ke, kalau kita pertahankan kita punya hujah, dia pertahankan dia punya hujah. Kalau misal kata kebetulan jatuh pada hujah kita tu tak betul, adakah itu jatuh pada Okey, saya faham. Kita pertahankan hujah kita, dia pertahankan hujah dia, lepas tu? Kalau misal kata kebetulan tu hujah kita tu salah. Jadi kita masih pertahankan hujah kita lagi. Adakah itu jatuh pada dosa? Selagi kita hujah itu bukan melibatkan akidah, tak apa. Kalau berkenaan dengan hadis, kalau kita kata Rasulullah benar kata begini-begini, tapi dia kata, ulama kata dalam keadaan macam ni, benda ni jadi pada halus. Jadi, kalau benda ni ada khilaf pada ulama, dia tak jatuh murtad. Kau ada khilaf tak? Jangan tahu. Ada beberapa ulama. Macam ada orang kata, Bismillah ni bukan sebahagian daripada Fatihah. Dia menafikan. Tapi pada mazhab Syafi'i, Bismillah ini sebahagian daripada Fatihah. Jadi, orang yang kata Bismillah ni bukan sebahagian daripada Fatihah, adakah dia murtad? Tidak. Tak. Kenapa? Tidak. Tak sepakat pada ulama. Dia tak ijma'. Dia tak ijma'. Tapi dia ittifaq. Ittifaq ni apa? Dia hanya peringkat ittifaq. Ittifaq pada ulama'. Ittifaq ni maknanya sepakat dalam apa? Dalam satu mazhab. Tapi mazhab lain kata lain. Maknanya ni bukan ijma'. Ijma' ni maknanya empat mazhab ni kata yes. Ni ijma'. Macam empat mazhab kata apa? Wajib solat. Empat mazhab kata wajib solat. Wajib puasa Ramadan. Tengok nombor 2, nombor 6. Menafikan mana-mana sepakatan ulama yang maklum pada darurah. Maklum darurah ni. Maknanya benda ni orang pun tahu. Dah maklum dah. Dan darurah ni benda ni senang aja. Tak besar. Tak perlu bahasan. Maklum pada darurah. Jadi ijma'. Kenapa ijma'? Sepakatan ni maknanya ijma'. Jadi nafikan. Mana dia semain wajib? Dah dengar tak orang cakap apa ni? Dalam YouTube banyak orang cakap. Ada orang cakap main tak wajib kalau hati tak bersih. Macam-macam orang cakap. Belajar tak nak. Betul cakap ni. Betul kita tengok. Kadang-kadang cakap ni figure, public figure. Orang yang dengar cakap dia. Dia kata sebenarnya ni kalau tak khusyuk tak wajib. Faham tak ada syarat wajib semayang apa? Tu tanya syarat wajib semayang apa? Khusyuk ke? Aku kalau depan aku tak tanya dia betul. Bukan apa, nak betul kan? Jangan salah, faham. Kita dah faham agama kan? Boleh menakutkan. Sungguh menakutkan. Kalau tak belajar ni, sungguh menakutkan. Sungguh menakutkan. Kalau tak sepakat pada ulama', contohnya apa? Saya bagi contoh. Riba. Jangan pula aku cakap riba, lepas tanya pasal riba pula. Bila masa nak habis bab ni. Tu yang jadi lambat tu. Berangkai-rangkai. Bab riba. Imam Syafi'i kata, kalau kita orang bagi pinjam duit kat kita, lepas tu kita dah bayar, tapi sebagai menghargai dia bagi kita pinjam, kita boleh buat mega, ada untung sikit, kita bagi dia satu duit lebih daripada pinjam 200,000. Kita dah poin 200,000, mega yang dia bagi modal tu, ada untung, kita bagi 10,000. Pada mazhab Syafi'i, bukan riba. Sebab apa? Tidak termasuk dalam akad pulangan. Faham? Kita kata pinjam 200,000, aku bayarkan 200,000. Itu akad. Itu akad pulangan.
Tapi kalau kata aku pinjam kau 20,000, nanti aku bayarkan kau 210,000. Itu termasuk dalam akad perjanjian. Maka kita riba. Tapi dalam mazhab lain, tak silap saya mazhab Hanafi atau Maliki, itu juga tidak dibenarkan kerana itu juga dikatakan riba. Jadi kalaulah orang kata ini tak riba, murtad tak? Tak. Kamu tak murtad? Ada khilaf. Ada khilaf. Tidak sepakat. Dia hanya ittifaq, bukan ijma'. Okey, boleh faham? Ittifaq. Dia ittifaq. Ittifaq ni dia peringkat. Mazhab lah. Ya, peringkat mazhab. Sepakatan peringkat mazhab. Kalau ijma', sepakatan pada mazhab. Okey, siapa tanya? Ada satu soalan lagi, Ustaz. Sila. Berkenaan dengan kita, kalau kita tak sengaja atau kita tak tahu kita dah murtad dah dalam kata-kata kita atau dalam hati kita. Jadi kalau kita nak elakkan untuk keselamatan kita tiap hari kita ucap balik boleh tak? Walaupun kita tak tahu kita hari ni aku ada murtad ke tidak. Tapi untuk keselamatan, ucap balik setiap hari tu boleh tak? Boleh. Tapi untuk keselamatan, paling bagus ambil vaksin. Vaksin ni apa? Fikir. Ilmu. Belajar. Belajar ni bukan satu dos je. Satu dos je dah 21 hari second dos. Kau tak belajar dah. Belajar ni bukan satu dos. Hari-hari dia bagi dos. Tapi kadang-kadang Ustaz, hati ni berbolak balik. Tu yang susah hati. Tu nanti saya akan cerita nanti kemudian. Kalau terlintas, tak dikira. Kerana itu adalah mainan syaitan. Itu punya layan. Dia yang tidak berbolak balik, itulah nama dia apa? Jazam. Kan tu semua tu kalimah tauhid tu. Jazam. Minggu depan yang tak datang kan, banyak cerita tau. Banyak je cerita murtad ni nak cerita ni. Betul Ustaz, banyak tak tahu. Jangan tak datang. InsyaAllah. Ini dah boleh rentan diri. Tiba-tiba dah sampai ke Perak je. Ustaz lain tak ada. Aku nak ajar murtad tau. Aku nak ajar benda main ni. Kalau pergi mana-mana balik kampung, perlu duduk bawah pokok. Nak belajar, duduk bawah pokok. Pergi. Belajar. Belajar orang tak apa. Saya tak kisahlah. Tapi benda ni kena faham betul jelas. Ittifaq. Ijma'. Apa tiga perkara yang menyebabkan tak murtad walaupun dibuat. Itu yang kena baca. Kanak-kanak gila tergagah. Okey, Ikhwan. Cuba Ikhwan. Tak apa-apa. Saya ingat turun. Tadi ada orang tanya lah. Okey, Nur Rahmat. Assalamualaikum Ustaz. Aku tanya, adakah jatuh murtad macam baru-baru ni ada keluar di media sosial yang dia mempersoalkan status antara Rasul dan Nabi. Contoh dia kata Nabi Adam itu ialah Nabi dan bukan Rasul. Tak. Sebab tu ada silap. Tapi sebenarnya Adam itu dah mula Rasul. Ada yang kata mula Rasul ni Nabi Nuh. Betul tak? Ya. Itu pada silap. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah pada mazhab Syafi'i, kita memegang pada Nabi Adam. Jangan campur lah tu orang yang ada berilmu ni nak cakap apa, dia nak bincang lah. Tapi kita sebelum kecil tu kita kata, tu nasi je tu, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, betul tak? 25 Rasul kan, mana dia cerita nasyid? Nuh, Hud, Soleh, Nuh, tak? Terima kasih Ustaz. Okey. Marilyn pula. Marlina. Marlina tanya apa? Assalamualaikum Ustaz. Marlina, Saya tanya
saya nak tanya satu ni. Ada Ha. orang kata, dia kata kalau kita ambil vaksin, kita akan mati lagi 2 bulan. Itu jatuh macam mana tu Ustaz? Dia tak ada benda yang boleh mematikan, tak ada benda yang boleh menghidupkan. Jadi yang dia cakap tu kira macam mana tu Ustaz? Kalau orang kata tak ada vaksin, 2 bulan tak mati. Pun sama juga. Jadi Kalau kira kata kena vaksin mati 2 bulan. Atau ada orang kata tak kena vaksin hidup 2 bulan. Pun sama. Sama je. dia, Tak kena dia tak vaksin hidup 2 bulan. dia, Sama dia tak je ada tu. mutak dah ya Ustaz? Kalau kita kata begitu, itu juga tidak syirik. Oh syirik, okey. Sebab vaksin ni pula boleh hidupkan, boleh matikan orang. Vaksin ni macam ubat lah. Macam ubat, betul tak? Orang kata Panadol. Okey, Ubat. berarti Ustaz, Dia bukan tak ada benda yang ikat. Tapi ramai dah orang berikat bersalah tau. Oh, jaga-jaga Allah uji kita akhir zaman Dan kadang-kadang di ujung usia, diuji kita berakidah. Jangan itikadkan vaksin ni, dah kena vaksin. Jangan rasa lega tau. Oh, lega aku tak ada penyakit. Oh, lega aku tak mati. Oh, ini you have put yourself in the wrong, very wrong position. Jangan main tau. Vaksin ni macam kita makan ubat lah. Macam kita ambil supplement lah. Macam kita ambil benda lain apa tu saudak ke apa. Cuma vaksin ni mungkin kaedah moden. Kaedah yang dulu yang Rasulullah pakai, dia pakai vaksin, dia tenyit. Adalah kaedah lain. Tapi jangan beriktikad yang itulah yang memberi kita sihat. Bukan. terima kasih Ustaz. Jaga. Okey. Marlina ni nak tanya tak? Sila. Dr. Yusof. Dr. Yusof tanya kan? Okey, tak ada. Kita berhenti sini lah. Kita berhenti sini. Sebab ni kelas pejabat. Ni kawan-kawan kita nak kerja ni. Kalau kelas saya malam-malam boleh kita lajak sikit Ni kelas pejabat ni bagi bos dia nak bagi pelepasan untuk dengar kuliah. Jangan lama lah. Bagi dia orang masa kerja, biar dia kerja lah. Okey. InsyaAllah minggu depan kita sambung. Wah ada lagi ke? Ada Ustaz. Wah, beriktikad Allah itu berjisim. Nombor 7, insyaAllah. Nombor 7. Kita ada 49 perkara pada kitab ni saja. Nanti insya-Allah saya akan tambah dari kitab lain yang saya belajar yang tak ada dalam ni. Tapi kebanyakan kitab dah ada lah ni. Sama je cakap. Tapi ada kitab lagi banyak. Begini, begitu, begini. Itu saya akan tambah-tambah sikit lah. Supaya kita belajar lengkap. Kita belajar lengkap. Ini nak protect agama kita jangan roboh. Okey. Malam ni jumpa baca apa? Cara berkaitan mati. Tak tahu. Ya. Okey. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ampun maaf semua, pasti banyak kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.
الحمد لله 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 الحمد لله